Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Sama-sama kita meneruskan halaman yang ke-596. Kita akan mendalami dua surah pada hari ini. Surah yang saya yakin pada semua di kalangan kita kebanyakannya sudah pun menghafal bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita dah masuk pada surah yang ditunggu-tunggu ya. Surah Ad-Duha dan juga surah Asy-Syarah ataupun Al-Insyirah yang sudah tentunya kita ingin mendalami kepada apakah maksud, apakah isi intipatinya. Dan tentunya kita ingin mulakan sesi kita ini dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi surah Ad-Duha dan juga surah Al-Insyirah. Daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 ya, secara ringkas surah Al-Insyirah atau surah Ad-Duha ini tentang berbagai nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang boleh dijadikan sebagai panduan untuk bergerak ke hadapan dan maju menuju Tuhan. Seterusnya pada surah Al-Insyirah, surah Asy-Syarah ada 8 ayat. Apakah isinya? Nikmat-nikmat dan perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk terus kuat dalam perjuangan kehidupan, dalam perjuangan dakwah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca dahulu surah Ad-Duha, surah yang ke-93 yang mempunyai 11 ayat dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, jom sahabat-sahabat sekalian, kita dah masuk surah Ad-Duha yang surah yang terkenal apabila kita nak mengadakan ataupun majlis khatam Quran. Kita akan mulakan daripada surah Ad-Duha dan juga sebagaimana yang diajarkan kepada kita sunat kita memulakan dengan takbir Allahu Akbar. Mungkin insya-Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Fas sebentar nanti kisah asbabun nuzul ataupun sebab turun surah Ad-Duha, dan kita akan mulakan dengan seperti biasa Allahu Akbar sebelum kita memulakan bacaan. Ia bukanlah ayat Al-Quran, tidak ditulis dalam mana-mana mushaf perkataan Allahu Akbar itu. Namun mudah-mudahan menjadi sunnah kepada kita juga, tidaklah hukum wajib tapi sunat kepada kita untuk memulakan dengan takbir Allahu Akbar. Baik, kita baca surah Ad-Duha terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke ataupun surah yang ke-93, 11 ayat daripada surah Ad-Duha. Apakah maksud Ad-Duha? Sebagaimana yang kita sudah pun lihat dalam surah Asy-Syams sebelum ini, iaitu duha itu adalah cahaya pada waktu pagi. Jadi Allah bersumpah pada ayat yang pertama ini. Apakah sejarahnya Ustaz ya? Sejarah itu yang kita ingin maklumi agar kita dapat menghargai kepada surah yang ke-93 ini. Bila turun wahyu telah beberapa lama, ada yang menyatakan 15 hari, ada yang sampaikan kepada beberapa puluh hari, wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika di Mekah itu, para orang-orang musyrik itu menyatakan bahawa Allah sudah membenci kepada Nabi, Allah telah meninggalkan Nabi kerana tidak turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu perkara yang amat menyeksa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah apa yang dituduh oleh orang-orang musyrik Mekah, tetapi Nabi tidak boleh membuktikan bahawa Allah benci ataupun Allah masih lagi sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila ditunggu, akhirnya turunlah surah ini, maka itulah yang menyebabkan Nabi menyatakan Allahu Akbar, Ustaz ya. Maksudnya ini adalah satu kemenangan, satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah ini bermula dengan sumpah Allah, wadduha, demi waktu duha, iaitu cahaya pada waktu pagi ini. Dan Allah sambung pada ayat yang kedua, demi malam apabila ia sunyi. Dua perkara ini Allah bawakan sumpah ini, sebagaimana kita sudah belajar tentang al-qasam, sumpah di dalam al-Quran. Bila Allah bersumpah satu demi satu, selepas itu akan dibawakan kepada topik yang ingin dijelaskan sebenar-benarnya untuk diberi perhatian. Bila bercakap tentang wadduha wal laili idza saja, ini adalah dua tempat yang penting ataupun dua masa yang penting, terutama bagi kita apabila menghadapi stres ataupun merasakan ada cabaran masalah dalam kehidupan kita. Nabi rasa stres, ya, rasa tertekan kerana apa? Kerana Allah tidak menurunkan wahyu dan dituduh kerana dibenci, Allah tinggalkan dan sebagainya. Dalam keadaan stres tersebut, Allah menyatakan demi waktu duha, ya, demi waktu duha. Kalau katakan masih lagi kita boleh melihat waktu duha, contohnya Ustaz ya, orang tu stres pada waktu malam, fikir demi fikir nak menyelesaikan masalah apa sebagainya, dan merasakan bahawa Tuhan mungkin tak sayang kepada saya, ataupun Tuhan memang nak menghukum saya dan menyeksa saya. Jika kita mampu untuk bangun pada esok harinya dan melihat kepada waktu duha, cahaya pada waktu benderang itu, maka apakah yang mesej yang kita boleh dapat? Sebenarnya duha itu diterbitkan, dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Tuhan itu, Allah nyatakan pada ayat nombor 3, mawadda'aka rabbuka wa ma qala, bahawa Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu wahai Muhammad, dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mungkin stres pada waktu siang, ada banyak masalah yang kita fikirkan, kita rasakan bahawa tertekannya hidup saya ini, maka Allah menyatakan pada ayat yang kedua, wal laili idza saja, jika kita boleh masuk ke waktu malam yang hening. Malam yang hening itu juga dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya Allah masih lagi tidak tinggalkan kita dan tidak membenci kepada kita. Cara berpandang ini penting, ya, kerana ia akan mengubat hati yang duka, lara, yang stres, yang rasakan mungkin sampai ada orang nak bunuh diri, Ustaz ya. Dia rasa bahawa kalau saya ada banyak masalah dan saya rasa lebih baik saya mati, ya, berbanding dengan saya meneruskan kehidupan, kerana Tuhan tak kisah kepada saya.
Tetapi Allah menyatakan pada ayat yang ketiga, mawadda'aka rabbuka wama qala, sebenarnya Allah tak pernah membenci kepada kamu, tidak pernah membenci dan juga meninggalkan. Satu meninggalkan, satu lagi dari segi perasaan membenci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita perkatakan bahawa oh saya ni ada banyak kesilapan, saya ada banyak dosa, ya. Saya mungkin dibenci, saya mungkin ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita sudah pun belajar daripada hari semalam berkaitan dengan mereka yang dinyatakan sebagai kalau surah Asy-Syams ustaznya, qad aflaha man zakkaha. Ya, berjayalah orang-orang yang membersihkan dirinya, bukan dia terus tidak ada dosa seperti para malaikat, tetapi dia cuba membersihkan, dia sedar sesuatu kekurangan, dia bersihkan, dia istighfar, maka Allah sudah umumkan orang inilah yang berjaya. Kalau kehidupan kita ini terus menerus, ya, kita ingin membersihkan diri kita, menyucikan diri kita daripada kekotoran itu, sebenarnya Allah kata ini orang berjaya. Dan bila orang berjaya, kita tahu bahawa Allah tidak tinggalkan dan Allah tidak membenci kepada kita. Bila bercakap tentang menunggu ni memang mencabar ustaznya. Dia ada lagu yang cakap kan, menunggu sebagai apa, adalah banyak seni kata yang ada tu, ya, tak apa saya. Tapi nak ceritanya ialah menunggu adalah satu kepayahan dan keperitan, ya. Bila kita tunggu, kalau ada masa dengan tunggu tak ada masa, memang lagi menyiksa lah kalau tunggu yang tidak ada masa. Seperti Nabi lah, Nabi tunggu 1 hari, 2 hari, 15 hari tak turun-turun, dan Allah tak beritahu bila akan turun wahyu. Dan orang kutuk kita tak ada duit ustaz, ya. Tunggu bilalah orang nak bayar hutang kita, Allah. Contohnya tunggu besok tak, lusa tak, barang tak pasti lah. Barang tidak pasti. Maka pada waktu ini Allah memujuk pada Nabi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu adalah lebih baik daripada awal, akhirat itu sudah tentu lebih baik daripada dunia ini. Jadi itu adalah cara berfikir delayed gratification. Itu istilah dalam bahasa Inggeris dalam bercakap tentang psikologi. Kita menangguhkan sesuatu nikmat, ya. Sebenarnya yang ditangguhkan itu sudah pastinya lebih baik daripada yang awal jika kita memang mengharapkan rahmat daripada Allah SWT, walaupun perit, walaupun kita kena tunggu sekejap ustaz, ya, nak belajar al-Quran, tunggu sampai setahun, 2 tahun, akhirnya nampak bahawa bila dah sampai muka surat 596 ini macam kejap pula. Lebih kurang begitu. Dan kita rasa macam keperitan yang lepas itu kita rasa macam dah tak ingat. Kerana Allah menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhirat lebih baik daripada dunia. Yang akhir, apa-apa saja yang akhir dengan mencari redha Allah, itu akan pasti akan menjadi lebih baik. Tunggu saja, laksanakan saja apa yang perlu kita laksanakan. Dan Allah membuat satu tawaran daripada ayat yang ke-5, ya, tawaran iaitu wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, ya, bahawa pada ayat keempat sesungguhnya kesudahan ataupun dan sesungguhnya Tuhanmu pasti memberikan kurnianya kepadamu sehingga engkau redha, ya. Jadi ini adalah perkara yang memujuk Nabi, pasal Nabi tak puas hatilah ustaznya, tak puas hati, rasa stres, rasa tertekan pada waktu nak menyampaikan wahyu, berdakwah. Maka Allah menyatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Perkataan wala saufa yu'ti ini maksudnya ialah Allah pasti akan datangkan suatu pemberian yang bukan sikit-sikit, ya, itu ata, ya, uti, tetapi yu'ti ini yang ada kaitan dengan perkataan aqta wa taqwa pada ayat 5 surah Al-Lail yang kita baca semalam, iaitu Allah pasti beri, bukan kecil-kecil, Allah beri yang banyak-banyak. Kepada siapa? Kepada engkau wahai Muhammad, Nabi Muhammad, dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad, jika kita selalu meletakkan end in mind. Kalau istilahnya ustaznya, di hujung itu, akhirat itu dalam minda kita, saya buat ini kerana Allah, kerana mencari redha Allah, kerana ingin pergi ke akhirat, maka Allah kata Allah pasti akan memberikan sesuatu yang besar. Tetapi perkataan yang digunakan sini saufa. Saufa ni yang kadang-kadang orang tak dapat tunggu Ustaz. Pasal kalau fa ataupun thumma ataupun sa itu okey lagi, ya. Pasal ini pendek-pendek lah ni. Thumma atau fa, betul thumma ataupun sa, sayu'tik. Tapi di sini Allah menyatakan saufa, dia makan masa yang panjang sedikit. Panjang tu pun tak tahu berapa lama panjang, ya. Ada orang kata bahawa saya nak menunggu dekat akhirat ni panjang sangat, tetapi bila kita sudah saja dipanggil Allah kematian, sebenarnya sudah pendek saja jalan kita ke syurga insya-Allah. Jadi bila Allah menyatakan walau saufa yu'tika rabbuka fatarda,
kita kena tunggu satu, dan apakah yang kita tunggu? Suatu kepuasan. Fatarda ini kita puas hati, tidak ada lagi kita sakit hati ataupun rasa macam tak berbaloi dengan kebaikan yang kita cuba laksanakan. Kerana apa? Kerana ini adalah tawaran daripada Allah memujuk Nabi agar bertahan dahulu. Dan bila dapat surah ini Ustaz ya, bila dapat surah ini, itu yang Allahu Akbar itu, lambang kemenangan bahawa rupanya Allah tidak tinggalkan saya, tidak benci pada saya, dan Allah sedang menawarkan sesuatu yang amat besar. Jika ada yang kata bahawa betul ke Allah ni tak tinggalkan saya, tidak benci pada saya, Allah bawakan tiga bukti yang pernah berlaku dalam hidup Nabi pada ayat yang ke-6, 7 dan 8. Sama-sama kita baca, dan ini kaedah bagaimana mengubat hati kita kalau merasakan kita stres dengan bantuan daripada Allah. Ingat balik kepada tiga kaedah dalam ayat 6, 7, 8. Kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Insya-Allah ada tiga bukti ya. Tiga Allah Taala ingatkan kepada kita, memang benarlah satu tiga bukti, dan memang benarlah bila kita tadabbur, kita sentiasa bersama dengan Al-Quran, hati yang resah pun akan jadi lapang, sempit jadi lapang, yang duka cita akan jadi gembira, yang ada masalah kadang-kadang tu bila bersama dengan Al-Quran, tiba-tiba hati akan jadi lapang masalah. Kan? Kenapa? Al-Quran benar-benar menjadi syifa, bukanlah sekadar yang kita fahami tentang syifa itu sahaja, tapi Al-Quran inilah mengubat hati kita menjadi sumber motivasi yang paling hebat. Kita baca ayat yang ke-6, 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka Surah Al-Nazim. Gitulah tiga bukti yang Allah bawakan. Cara berfikir bila kita ingin melihat kepada bahawa Allah tidak pernah meninggalkan, membenci kita, Allah bawakan sesuatu yang telah berlaku sebagai bukti. Yang pertama pada ayat yang ke-6, bahawa bukankah dia mendapatimu sebagai anak yatim, maka diberikan fa'awa, tempat berlindung bersama Halimatus Sa'diyah, di rumah Abu Talib, di rumah Abdul Muttalib, datuknya, dan terus mendapat perlindungan. Itu adalah tanda bahawa walaupun anak yatim, walaupun mungkin tidak ada ibu sudah pun wafat, meninggal, ayah Abdullah sudah juga meninggal, tetapi rupa-rupanya Allah tidak meninggalkan Nabi, tidak membenci Nabi, diletakkan tempat berlindung, disusunnya dalam kehidupan Nabi sehinggalah Nabi dewasa. Jadi ini adalah bukti dalam kehidupan kita, dalam hidup kita bila ada masalah Ustaz ya. Kita rasa betul ke Allah nak bantu saya? Tengok kehidupan kita, betul ke kita ini tiba-tiba jadi okey sekarang ini? Perjalanan hidup kita daripada awal kehidupan di kecil, waktu sekolah rendah, sekolah menengah, semua itu adalah bukti bahawa Allah tidak pernah meninggalkan dan selalu akan menyelamatkan kita. Nombor satu. Pada ayat yang ke-7 Allah menyatakan wa wajadaka dhallan fahada. Dilihat di Mekah itu orang berbunuh, orang terlibat dengan pemerasan, menipu dan menekan antara satu sama lain. Nabi bingung bagaimana nak menyelesaikan masalah tersebut. Maka selepas itu Allah memberikan wahyu. Allah memberikan wahyu kepada Nabi, Allah berikan hidayah kepada Nabi. Itu adalah bukti bahawa sebenarnya dalam hidup kita ini, selain daripada Allah bantu dari segi kehidupan kita, Allah bantu dari segi ilmu, dari segi pencerahan, kita dapat menyelesaikan masalah. Itu juga bukti bahawa Allah pernah menolong kita. Allah yang sama tidak mustahil untuk menolong kita pada waktu ini. Dan yang ketiganya, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, miskin. Nabi tidak ada harta, tetapi lepas itu bertemu dengan Khadijah, berniaga, berkahwin, dan akhirnya mempunyai sumber makanan, sumber kehidupan. Dalam hidup kita ini, kita mungkin bertatih daripada bawah naik ke atas. Bila kita ada sesuatu harta, duit, akaun bank kita, itu tandanya bahawa Allah lah yang menyusunnya. Kalau tidak, kita terus miskin dan tidak mampu meneruskan kehidupan. Jadi bila kita dah tahu Allah memang sudah buat perkara tersebut, kita kena buat apa? Allah menyatakan untuk menguruskan stres, yang pertama, fa ammal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan
buat sewenang-wenangnya. Kita merasakan bahawa saya boleh tipu, saya boleh ambil harta anak yatim, saya boleh abaikan mereka dalam masyarakat. Itu perkara yang kita perlu elakkan. Yang kedua, kita hormati kepada orang yang minta tolong. Kawan kita minta tolong, pasangan kita minta tolong, suami, isteri, anak minta tolong, jangan diherdik ataupun rasakan bahawa menyusahkan saya. Itu akan menyebabkan kita terelak daripada stres. Dan yang ketiga, apa-apa saja nikmat daripada Allah kita sebut dan kita gambarkan, kongsikan dengan orang ramai. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan qahara. Perkataan ini maksudnya kasar, keras dan juga memaksa. Ini istilah pada ayat yang ke-9. Salah satu cara untuk kita mengelakkan stres dalam hidup kita, terus dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak yatim, orang-orang yang kurang bernasib baik, kita perjuangkan dan jangan kita herdik ataupun kita memandang hina ataupun memaksa memeras kepada harta yang ada pada mereka. Kita berhenti sebentar, berehat, kembali semula selepas ini dalam surah baru, surah Al-Insyirah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نشرح لك صدرك. Sadaqallahul Azim. Petikan daripada akhir surah Ad-Duha dan awal surah Asy-Syarh yang dibaca secara mewasalkan semua ayat, hujung surah Ad-Duha, kemudian diwasal disambung dengan basmalah dan disambung dengan ayat pertama surah Asy-Syarh. Ini adalah satu cara kaedah bacaan bagi qurra ataupun imam kita juga, Imam Hafs dan Asim. Apabila di antara dua surah itu, antara kaedahnya ialah menyambung semua, waslul jami', sambung semua, hujung akhir surah Ad-Duha, awal basmalah dan awal surah yang Asy-Syarh. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita nak belajar sikit tajwid pada hari ini sebelum kita nak meneruskan surah yang seterusnya, surah Asy-Syarh. Kita lihat slide kita berkenaan dengan wawajadaka dhallan fahada dan wawajadaka ailan faaghna. Sempurnakan hukum mad dalam ayat ini, maka sudah pasti dua mad yang boleh kita fokuskan, iaitu mad lazim kalimi muthaqqal pada ayat yang ke-7, wawajadaka dhallan fahada. Dha tu dhallan fahada dibaca secara mad panjang, itulah 6 harakat, disebut sebagai mad lazim kalimi muthaqqal. Yang kedua, wa wajadaka ailan faaghna. Ailan faaghna, sini hukum dia berlainan daripada hukum yang pertama tadi. Yang pertama mad lazim kalimi muthaqqal. Adapun ayat yang ke-8 ini adalah hukumnya mad mad apa sahabat-sahabat sekalian? Mad wajib. Mad wajib dibaca sekadar 4 ataupun 5 harakat saja. Jangan sama pula, sebab dia dekat-dekat. Kalau kita baca sama kadar wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faaghna, sedangkan hukum tak sama sini. Mad lazim benar dia 6 harakat, tidak ada 5, tidak ada 4. Adapun mad wajib hanya dibaca 4 ataupun 5 harakat sahaja di situ. Maka sudah pasti bila mad wajib ada di tengah-tengah ni, kita hanya baca 4 dan 5 harakat saja. Maka biar nampak perbezaan tu. Mad wajib dikurang sikit. Kalau kita sama, bahkan yang lebih dahsyat lagi, mad wajib lebih daripada mad lazim. Itu lagilah mungkin nak faktor nak pusing-pusing bunga-bunga tu jadi lebih. Itu tak dibenarkan. Tetap dibaca 4 ataupun 5 harakat. Wallahu a'lam.
Terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Tirmizi untuk sama-sama kita melihat bagaimana bacaan tadi Ustaz ya. Bunga-bunga juga ya, tapi jangan terlebih bunga ya, khawatir ianya nanti merosakkan lagi kan kecantikan bagi bacaan Al-Quran ini. Dan mungkin bercakap tentang bacaan ni Ustaz ya, bacaan Al-Quran ni adalah yang dia bila baca kalau mungkin surah surah Ad-Duha ini dia tak berapa banyak sangat, mungkin ada jugalah kan yang mat dia panjang tu, tapi kalau dia tarik lebih-lebih tu sejauh mana dia boleh lebih ataupun kurang tu Ustaz, sila. Pertama sekali kita ada dia punya tempo bacaan ataupun kita kata maratib ada yang bacaan yang lambat, ada yang sederhana, ada yang laju sedikit. Maka mengikut pada tempo. Kalau kita nak baca lebih tempo yang paling lambat sekali, bacaan tahqiq satu-satu, maka mat tu akan dibaca panjang sedikitlah mengikut kadar kelajuan bacaan. Maka kalau kita baca yang macam mujawad tu sesuailah untuk nak ada lengguk-lengguk sikit. Tapi kalau baca murattal macam dalam sembahyang, dia tak boleh kita nak ikut macam mujawad kan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nampak dah terlebih kat situ. Dia kena ikut kadar kelajuan tempo bacaan. Jadi itulah ilmu penting Ustaz ya. Pasal apa? Pasal selalu juga dengar kan bersama dengan imam, dia rasa sedap-sedaplah juga kan, tapi bila dia dah langgar dia punya tempo tadi tu rasa macam ada tak kena. Cuma bila tak ada ilmu tu rasa tak kena je kan. Bila kita tahu ilmu begini, kita menjaga daripada terjebak ya kepada nampak cantik tetapi rupanya ianya bukan berteraskan ilmu yang benar. Dan kita ingin teruskan pada halaman 596 di mana kita akan membaca surah Al-Syarah ya, Asy-Syarah ataupun Al-Insyirah. Dua nama yang ada pada surah ini. Ada 8 ayat, surah Makkiyah yang memberi motivasi kepada kita. Dan sebentar tadi kita sudah pun dibacakan, Ustaz Tirmizi baca ayat 11 surah Ad-Duha sambung kepada surah Asy-Syarah Ustaz ya. Jadi kalau kita lihat salah satu daripada perbincangan ulama, surah Ad-Duha kalau sebelumnya itu ada surah Al-Lail, ada kaitan di antara hujung surah Al-Lail dengan surah Ad-Duha. Contohnya bila kita bercakap tentang wala saufa yarda pada hujung surah Al-Lail, rupanya dia ada kaitan dengan wadduha wal laili idza saja, iaitu Allah memberi tawaran kepada mereka yang nak mencari redha Allah, mereka pasti akan redha, mereka akan pasti puas hati dengan tawaran daripada Allah. Tetapi bila nak mendapat kepuasan itu, sudah tentunya mereka akan berhadapan dengan ad-duha wal laili idza saja ya, melalui pada waktu pagi dan malam ada cabaran, ada sesuatu yang menguji dalam kehidupan, tetapi itu adalah sebahagian daripada formula untuk mendapat keredaan ataupun tempat yang kita puas hati, yang tidak ada lagi bimbang, tidak ada lagi sedih, kerana pada waktu itu sudah pun diberikan rahmat menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah antara surah Al-Lail dan juga surah Ad-Duha. Daripada surah Ad-Duha menuju pada surah Asy-Syarah yang dibacakan Ustaz Tirmizi sebentar tadi, di hujung itu Allah menyatakan wa amma ataupun wa amma sa'ila fala tanhar, ayat yang ke-10, bersama dengan orang-orang yang minta tolong kita ya, minta mudahkan urusan dengan peraturan yang dibenarkan, jangan diherdik ataupun kita rasakan alah menyusahkan saya saja, saya pun ada banyak hal begitu Ustaz ya. Bagi yang dah kemas barang, pukul 5 nak balik, 4.50 datang customer, pelanggan untuk minta tolong. Pada waktu itu jangan diherdik, kerana ini adalah cara untuk kita mengelakkan daripada stres dan kita ditinggalkan ataupun dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang datang dalam hidup kita itu bukanlah kebetulan, tetapi ia betul-betul datang daripada Allah. Allah utus untuk mendapatkan bantuan daripada kita. Pada ayat yang ke-11 Allah menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, iaitu dengan nikmat-nikmat yang ada kita perlu cakap, kita perlu khabar, kita perlu beritahu, berbanding dengan perkara niqmah, nun qaf mim ta marbutah, iaitu perkara-perkara yang perit ya, yang itu yang sebabnya Ustaz ni bila kita tengah dalam keadaan stres, kita masih lagi cakap benda yang elok-elok, cakap yang elok-elok. Kita boleh je kita cakap nak membesarkan anak, ada banyak cabaran apa sebagainya, tapi alhamdulillah anak saya ni masih dengar cakap gitu. Adalah waktu degil-degil sikit, tapi alhamdulillah masih solat, perlu dibaiki lagi, tapi alhamdulillah dah hafal surah Al-Fatihah. Perkara nikmat itu perlu diberi highlight, diberi penekanan. Kerana apa? Kalau kita selalu je anak saya ni memanglah stres betul kan,
tak Fatihah tak betul tajwid, baca tergagap-gagap, kita boleh senaraikan 1001 niqmah ataupun keperitan, tetapi itu akan memerit ataupun menekan kepada diri kita. Sebabnya makin kita bercakap perkara nikmah, maka itu akan melapangkan dada kita. Ayat 1 hingga 8 surah Al-Insyirah kita baca pada kali ini. Silakan Ustaz. Sahabat-sahabat sekalian, kita nak masuk surah seterusnya selepas Wadduha, kita masuk surah Asy-Syarh yang selalu juga dibaca oleh kita semua. Mudah-mudahan kita dapat apa isi kandungan tadabbur daripada surah yang sangat penting untuk kita baca dan kita tadabbur. Mudah-mudahan dapat kita beramal dengan isi kandungannya. Jom kita baca surah Asy-Syarh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahu. Surah Al-Azim, gitulah bacaan 8 ayat daripada surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah. Asy-Syarh itu maksudnya kelapangan, ya, kelapangan. Dan Allah menggunakan perkataan ini pada ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak, ya, maksudnya bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dada bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan perkara ini, menjelaskan hakikat bahawa sebenarnya yang melapang dan menyempitkan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukannya manusia, bukannya dengan kita minum, makan. Kadang-kadang ada orang Ustaz ni, dia stres, dia pergi makan. Dia makan coklat, dia makan, lepas tu bila makin dia makan lagi stres pun ada. Disebabkan bila dia makan itu mungkin lepas tu dia mungkin naik berat badan ataupun dia jadi orang yang lebih mengantuk dan akhirnya menjadi orang yang lebih stres selepas itu. Jadi Allah menyatakan hakikat ini, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Perkataan yang digunakan sini adalah laka sadrak, ya, merujuk pada lapisan pertama daripada hati kita. Kita ada sadar, kita ada qalb, lapisan nombor 2, lapisan seterusnya adalah fuad, dan yang keempat adalah lub, ya, lapisan paling dalam hati kita dalam Al-Quran. Baik. Jadi bila Allah menyatakan alam nashrah laka sadrak, punca kepada kesempitan dada, kesempitan dalam pemikiran dan kehidupan kita adalah lapisan nombor 1. Tempat ilmu masuk, dalam masa sama itu adalah tempat di mana was-was daripada syaitan juga disampaikan, seperti mana kita baca daripada surah An-Nas. Jadi bila Allah menyatakan perkara ini, sadar ini Ustaz ni kita kena jaga. Sadar ini kita kena jaga, dan yang menyebabkan sempit ataupun lapangnya itu adalah lapisan ini, dan kita perlu mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya yang kita baca daripada surah Ad-Duha, kita bantu anak yatim, kita tolong orang yang memerlukan pertolongan, wa amsaila fala tanhar, dan selalu cakap perkara yang baik-baik dalam kehidupan kita, bukannya menengking-nengking ataupun kita asyik nak komen perkara yang negatif, sehingga kan akhirnya kita makin sempit lagi dada kita. Ini ayat yang pertama. Mengapa perlu dilapangkan? Wa wada'na anka wizrak, iaitu kami telah menurunkan bebanmu daripadamu. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara beban Nabi adalah kenabian. Ya, bila jadi nabi ini berat Ustaz, ya. Banyak tugas yang ada, dan lebih daripada itu apa lagi wizrak, ya, beban yang ada. Kita sebagai ayah, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai anak, sebagai hamba, sebagai khalifah, macam-macam beban yang ada. Dia kalau datang 2-3 perkara satu masa okey lagi Ustaz, ya. Tapi dia bila datang 7-8 perkara kena fikir sekaligus, pada waktu itu kita mula akan jam,
kita mula akan rasa dah tak betul lagi dah. Dan pada waktu ini Allah kata wa wada'na anka wizrak, iaitu Allah lah yang meringankan beban yang ada pada kita. Jadi ini menunjukkan apa? Kalau kita nak ringan beban Ustaz ya, bukannya kita yang kata kalau macam ni saya letak jawatan lah, kan, ataupun saya tak nak jadi suami lah. Tak nak jadi suami maksudnya kena berpisah lah daripada si isteri, ataupun saya tak nak jadi ayah lah, padahal dah ada anak. Jadi bila sudah ada beban, yang penting bukannya kita melepaskan beban, tetapi kita minta diringankan beban tersebut, ya. Itu sebabnya kalau katakan begini Ustaz ya, pen ini ringan je, tapi kalau dia lama sangat dia akan jadi terbeban, ya. Sakit tangan kita kalau kita pegang sampai 3, 4, 20 hari contohnya. Jadi kita kena ringankan dengan apa? Salah satunya ialah dengan kita solat, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan menyebabkan kita pegang lama-lama tersebut, kita letak balik, kita serahkan balik pada Allah, kemudian kita ambil balik untuk kita laksanakan tanggungjawab. Bercakap tentang wizrak ini, alladhi anqadha zahrak, iaitu beban ini kami yang memberatkan belakangmu, sehingga kan rasa macam nak patah, ya. Kita rasakan bahawa makin lama makin stres. Kalau orang yang stres ni Ustaz ya, kesannya kadang-kadang sakit badan, kan, rasa lenguh-lenguh, rasa sakit sini. Itu secara fizikal, tetapi sebenarnya dia datang dalam bentuk emosi spiritual, dalam keimanan, kerana merasakan bahawa tanggungjawab yang ada makin lama makin bertambah. Dan perbincangan Hamka dalam tafsirnya menyatakan salah satu yang menambah beban kita adalah dosa kita juga Ustaz. Kesilapan kita, dosa kita juga akan menyebabkan kita makin rasa macam stres, tetapi kita tahu bahawa Allah lah yang boleh meringankannya dengan kita memohon istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan berat sebenarnya apa yang Allah sedang sampaikan kepada kita? Ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam kita nak baca sekali lagi, kerana dalam ujian berat yang ada, Allah sedang menawarkan sesuatu pada Nabi. Dalam ujian yang berat, tanggungjawab yang berat kepada kita, sebenarnya Allah sedang memberi tawaran kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ayat 4, 5, 6 kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Baik sahabat-sahabat sekalian, Ustaz Faz, insya-Allah sama-sama kita dah baca ayat 4, 5 dan 6. Mudah-mudahan dapat kita memahami sesuatu perkara yang penting untuk kita dapat faham tentang pengurusan stres dan ujian demi ujian yang kita terima, untuk menjadikan kita terus istiqamah berada pada jalan kebenaran insya-Allah. Alhamdulillah. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Surah Al-Azim ayat yang keempat, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Rupa-rupanya bila Allah memberi tanggungjawab, ia memang berat, tetapi bila Allah mudahkan, ia sebenarnya untuk menjemput kepada zikra, Ustaz. Ya, sebenarnya nak meningkatkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan nama Nabi ini sentiasa berkumandang pada azan, dalam dua kali tasyahud akhir Ustaz ya, dalam doa, dalam dua kalimah syahadah, selalu berulang dimaklumkan, diingatkan nama Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia, ya, Allah angkat nama Nabi. Maka untuk kita apa kesannya bila kita menghadapi pelbagai tanggungjawab dan kita mohon Allah mudahkan, ringankan, sebenarnya keperitan melaksanakan tanggungjawab itu adalah untuk menaikkan maqam kita, nama kita di sisi Allah SWT, bukan untuk menyusahkan, bukan untuk menyebabkan kita makin hancur dan makin lebur dan makin terkubur. Itu yang kita belajar daripada ayat yang keempat. Janji Allah ketika nak menghadapi perkara ini, fa inna ma'al usri yusra. Ini yang menarik ni, iaitu bagi setiap kesusahan Ustaz ya, bagi satu kesusahan Allah akan beri paling kurang satu kemudahan. Yusra itu dalam bentuk tidak ada alif lam, maksudnya satu kemudahan. Kemudian Allah ulang pada ayat yang ke-6, innamal usri yusra, pada setiap satu kesusahan yang sama, kesusahan yang disebut dalam ayat yang kelima itu, Allah akan beri satu lagi kemudahan yang berbeza, pasal tidak ada alif lam di dalam ayat yang ke-6. Maksudnya apa? Bagi satu kesusahan, sebenarnya Ustaz, dalam masa dapat kesusahan itu, kemudahan dah jalan dah on the way, dah bersama dah, ya. Dan kemudahan yang diberikan itu bukan satu, tapi minimumnya adalah dua, seperti mana Saidina Umar menjawab kepada Abu Ubaidullah Al-Jarrah, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia kata bahawa tentera Rom sangat besar akan menyerang kita, ya, dan ini amat mencemaskan,
Ya, Saidina Umar menjawab, bagaimana kesukaran yang dihadapi oleh orang yang beriman, namun Allah akan melepaskan jua dari kesukaran itu kerana satu usrin. Al-usrin yang kita baca sebentar tadi tidaklah akan dapat mengalahkan dua yusra. Itu jawapan Saidina Umar, Ustaz. Bila melihat kepada ayat ini, sehingga kan dia rasa tak apa, it's okay, ya, walaupun tentera besar itu satu kesusahan, tapi tidak dapat mengalahkan dua kemudahan yang ada. Jadi apabila kita dapat tawaran ini, menyebabkan kita bersemangatlah, Ustaz, ya. Susah memang susah, ya. Ada yang kata susah ni bukan kerana apa? Kerana saya punya kesilapan. Memang betul, silap saya, dosa saya, tetapi di dalam kesusahan itu kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjanjikan apa? Menjanjikan yusran, 2 kali minimum. Boleh lebih daripada itu. Allah beri mudah, dan kita mungkin kita pun ada pengalaman, Ustaz, ya. Kadang-kadang kita rasa macam mustahil kita selesaikan sesuatu kepayahan itu, tapi lepas tu Allah mudahkan. Kalau katakan pergi haji baru ni, Ustaz, kan, ingatkan payahlah nak pergi, tapi bila Allah mudahkan, ketika berhadapan dengan ujian cabaran yang ada, rupa-rupanya betul lah apa yang ada di dalam surah Al-Insyirah ini. Dan selepas tu kena buat apa? Bila dah selesai perkara tersebut, fa idza faragta fansab, kena cari projek baru, ya, projek untuk mendekatkan diri pada Allah. Tujuannya wa ila rabbika farghab, cari betul-betul keredaan daripada Allah. Dan itulah kehidupan kita, kitaran hidup kita. Projek ada ujian, tetapi ada tawaran kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama ialah berikan layanan yang baik dan bersikap lemah lembut kepada anak yatim agar kita dibantu, ya, terelak daripada stres dan juga tekanan dalam hidup. Yang pertama. Yang kedua, tidak bersikap sombong dan berlaku kasar terhadap golongan lemah. Itu yang diajar pada ayat yang ke-10 surah Ad-Duha. Seterusnya, kita sama-sama sabar dalam setiap kepayahan dan memohon Allah permudahkan urusan, dan seterusnya tidak sia-siakan waktu dalam kemalasan dan terus melakukan projek-projek amal soleh dalam kehidupan. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami untuk sentiasa kami melakukan kebaikan, ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk kami meninggalkan akan maksiat dan kemungkaran, ya Allah. Ya Allah, bila kepada kami campakkanlah hati kami cinta dan sayang kepada anak-anak fakir, kepada anak-anak yatim, orang miskin dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk sentiasa menyantuni mereka, menghiburkan hati-hati mereka, ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk sentiasa pemurah kepada mereka semua, ya Allah. Ya Allah, timakanlah akan amalan kami, ya Allah. Afriq alaina sabra, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kesabaran dalam perjuangan ini, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekuatan, ya Allah, dalam kami sentiasa bersama dengan ayat-ayat membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami andai salah silap kami, ya Allah. Janganlah kau kira, janganlah kau azab kami di atas kealpaan dan kelalaian kami semua, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Tuhan kami, akhirlah kehidupan kami dengan ihsan, ya Allah. Akhirlah kehidupan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Akhirlah kehidupan kami dengan iman, ya Allah. Allahumma khatim lana bi husnil khatimah walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Kita menjadi orang-orang yang sentiasa tidak meninggalkan Tuhan, kerana Allah tidak pernah meninggalkan kita, dengan kita membantu, ya, dan terlibat dalam apa saja projek menuju kepada Allah. Salah satunya dalam tabung gerakan Al-Quran, dijemput tuan-tuan untuk menyumbang pada akhir My Quran Time ini. Kita doakan agar sumbangan tuan-tuan dapat dimanfaatkan dalam Quran Time, program-program Quran pada masa akan datang. Kita bertemu lagi pada halaman baru seterusnya, masih di juz yang ke-30 My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Allahumma arhamna bil